Okey Ustaz, boleh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini uh, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama pada majlis yang terakhir untuk menghabiskan bacaan ataupun huraian ringkas ke atas hadis 40 insya-Allah. Jadi pada malam ni kita sambung pada hadis yang ke al-rabi' wa thalathun. Okey, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Dia mendengar direct bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman." So hadis ni masyhur. Secara ringkasnya, Nabi beritahu sesiapa yang melihat sesuatu di kalangan kamu, pertamanya siapa yang melihat bukan dengan maksud lihat, tapi dengan maksud mengetahui. Sebab ada perkara yang kita tak lihat tetapi pengetahuan kita seakan kita lihat, keyakinan kita. Dekat sini memberi makna bahawa kita yakin perkara itu berlaku lah. Kerana pengetahuan tentang mungkar yang berlaku itu seakan-akan kita lihat depan mata kasar kita sendiri. Ini berhajat kepada untuk kita cek tabayun, adakah dia betul-betul berlaku ataupun tidak. Contoh Quran menceritakan kiamat. Banyak kadang-kadang digunakan ataupun ceritakan tentang kisah-kisah Nabi dulu. Allah gunakan ra'a juga. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tapi dalam keadaan boleh jadi Nabi dan para sahabat tidak saksikan peristiwa yang berlaku. Tapi keyakinan kepada khabar Allah seakan-akan pengetahuan tentang hal tersebut sama dengan pengetahuan perkara yang dilihat dengan mata kasar. Jadi mungkar kat sini mestilah kita, bukan maksud boleh jadi kita lihat, tapi dengan maksud yang lain adalah kita tahu dengan yakin bahawa berlaku kemungkaran tersebut. Minkum di kalangan orang Islam lah. Munkara. Munkara ni asal perkataan nakirah. Nakirah ni kita selalu sebut mungkar ni adalah perkara yang tidak diketahui. Kan kita belajar ma'rifah nakirah dalam bahasa Arab kan. Ma'rifah ni kita perkara yang dikenali. Nakirah yang tak diketahui. Lebih kurang begitulah. Ingkar. Jadi asal perkara mungkar ni adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh dalam masyarakat. Dia sesuatu yang kita kata bukan culture ataupun dia sesuatu yang tak diterima lah oleh masyarakat. Bukan benda yang kebiasaan kita. Itu maksud mungkar. Maksudnya itu sifat mungkar lah. Mungkar ni perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tapi sifatnya begitu. Sebab asal pada perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dia tidak diketahui. Dia tidak sepatutnya diberitahu, diketahui, dipopularkan oleh masyarakat terhadap manusia tadi. Banyaklah perkara mungkar, contohnya sama ada perkara mungkar itu, dan yang kedua juga perkara mungkar ini termasuklah perkara mungkar yang bersifat kita kata amah, yang tersebar, yang dilihat oleh publik, ataupun yang privacy. Yang privacy kita tak diminta untuk tatabuk ataupun tajassus. Tetapi kalau ada dalam pengetahuan kita, kita kena cegah jugalah. Okey. Falyughayyirhu biyadihi, maka dia hendaklah cegah dengan tangan ataupun kuasa. Maksudnya tangan pun boleh jadi betul juga, sebab tangan tu adalah manifestasi kepada kekuasaan.
Tapi yang lebih tepat itu adalah dengan makna perkara yang paling kuat lah. Sama ada situasi itu adalah tangan. Contohnya dia boleh tarik orang tu, dia boleh gunakan dia punya anggota dia, ataupun dengan maksud kekuasaan. Kekuasaan juga. Sebab itu adalah antara wasilah yang paling kuat. Kita kata wasilah ni ada darajat dia. Ada yang paling kuat, yang pertengahan. Fa'ilam yastati' fa bilisani, fa'ilam yastati' fa biqalbi. Kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi gunakan perkataan ubah. Nabi tak kata hapuskan, ubah. Jadi ubah kat sini datang dengan pelbagai makna lah. Sebab itu amar ma'ruf dan nahi mungkar ini antara makna dia yang boleh mentafsirkan falyughayyirhu ni ialah bukan setakat kita mencegah mungkar, bukan setakat kita mengajak orang kepada ma'ruf, tetapi kita menyediakan perkara-perkara, asbab-asbab, peluang-peluang yang menjadikan orang dekat kepada ma'ruf dan jauh daripada mungkar. Contohnya kita kata amar ma'ruf tu ialah kita menjadikan perkara-perkara baik itu sebagai ma'ruf. Itu maksudnya. Bukan setakat kita ajak orang, jom pergi solat. Bukan itu saja. Tapi perkara-perkara khair, perkara-perkara ketaatan itu kita jadikan dia sebagai ma'ruf. Contohnya dalam kampung kita, banyak benda-benda sunnah ni ataupun banyak benda-benda agama ni tak dikenali. So kita hidupkan, kita ihya sunnah. Kita jadikan perkara-perkara baik tu sebagai ma'ruf. Dan kita tenggelamkan benda-benda jahat tu, menjadikan dia sebagai mungkar, menjadikan dia sebagai perkara yang tak dikenali oleh masyarakat. Kita hapuskan dia. Contohnya kita hasilkan peluang-peluang untuk orang buat kebaikan, dalam masa yang sama kejahatan tu akan hilang lah. So banyak wasilah yang kita boleh buat. Wadzalika adhaful iman. Yang paling lemah keadaan itu adalah kita ingkar dengan hati lah. Ini menunjukkan bahawa iman itu ada martabat dia, ada kekuatan dia. Yang paling kuat apabila mampu digerakkan dengan anggota. Itu kita belajar asas akidah kan. Iman itu juga adalah tindakan dengan jawarih. Tindakan dengan jawarih termasuk juga adalah bil lisan, dan juga paling akhir sekali adalah i'tiqad dengan qalb. Okey, kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang keseterusnya adalah hadis al-khamis was-salasun. Al-khamis was-salasun. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره أو يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Okey, ringkasannya hadis ini, Nabi melarang tentang beberapa perkara. Ini berkaitan dengan hak hukukul muslim alal muslim. Jadi selagi mana seseorang itu namanya muslim, walaupun berbeza mazhab, berbeza aliran, berbeza jemaah, berbeza NGO, berbeza sekolah, berbeza cara fikir, selagi mana dia tidak menyalahi usul-usul sebagai seorang Islam, tidak terkeluar daripada Islam, maka kita kena tidak boleh melakukan larangan inilah. Contohnya kita tengok orang mazhab lain, ataupun manhaj yang tak sama dengan kita dalam pendekatan ilmu, itu bukan alasan untuk kita pulau dia, untuk kita khianat dia, untuk kita hasad, untuk kita buat perkara zalim. Okey, ringkasan dia apa? Yang pertamanya la tahasadu, hasad. Jangan hasad. Hasad ni beza dengan ghibtah kan. So hasad ni tatamanna zawala ni'mati ghairik. Beza hasad dengan ghibtah ialah hasad kita ada niat untuk nikmat yang kawan kita dapat tu hilang. Contoh kita tengok orang kaya, orang ada ilmu, apabila kita ada tamanna, kita ada hajat dan juga target untuk orang tu hilang nikmat yang dia ada, itu dinamakan hasad.
Di sana yang kedua adanya ribtah, cemburu. Ribtah ni kita tengok kawan kita pergi Jordan. Oh sedapnya pergi Jordan, kita pun ribtah. Oh sedapnya pergi Mesir, sedapnya belajar kat luar contoh. Kita ribtah. Ataupun tengok orang kaya, tengok orang ada ilmu. Ribtah tidak ada masalah selagi mana ribtah ni termasuk yang hadis Nabi sebut. La hasada illa fisnatain. Dua keadaan yang dibenarkan untuk cemburu tadi. Jadi kata para ulama, hasad ini dicela oleh agama, bahkan dicela oleh akal lah. Secara akal pun kita tak nampak benda tu bagus. Jadi macam mana ilaj kepada hasad ni? Macam mana dia punya ubat pada hasad ni? Kita kena terima semua perkara itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tanajasu. Tanajasu ni salah satu bentuk jual beli lah. Contohnya kita iklan, contohnya ada orang tu dia buat jual beli tu, dia promote. Dia sebut barang ni macam ni, barang ni macam ni. Maka dia letakkan harga yang mahal. Tapi dalam keadaan sebenar, kualiti barang tu tak semestinya apa yang disebut. Dia ada beberapa keadaan lah. Jadi itu antara bentuk jual beli najash. Dia promote dengan harga sekian, kononnya kualiti barang sekian, tapi sebenarnya dia tidak sama dengan apa yang disebut. Wala tabaradu, tak boleh saling marah, kerana marah tu intinya adalah permusuhan, bercanggah dengan usul Islam untuk ada hub bainal muslim wal muslim, kecintaan, kasih. Dan sebab apa marah tu sendiri bukan haram, tetapi adanya larangan kerana implikasi daripada marah tadi. Kita tengok ni, kita dah sebut pada hadis yang sebelum ni, itu kita lihat pada lawahiq dan juga pada sawabiq, pada mukaddimah yang boleh membawa kepada marah. Jadi apabila ada larangan marah, artinya Nabi melarang apa-apa mukaddimah, apa-apa perbuatan yang boleh membawa kepada marah. Contohnya jangan kau mengata orang, mengumpat, duk kata dekat ayah dia, kan orang kita kan, menghina, mencela, itu boleh membawa kepada marah kawan tu. Itu termasuk daripada larangan tu juga. Ataupun larangan itu merujuk kepada implikasi daripada marah tadi, boleh membawa kepada permusuhan, pembunuhan, kecederaan, bercanggah dengan usul Islam, la darara wa la dirar. Wala tadabaru. Tadabaru ni belakang kan, yudbiru ba'dukum an ba', maksudnya membelakangi dengan maksud i'rad an akhihi mutlaqan. Dia tak, maksudnya dia meninggalkan kawan dia itulah, tak bagi salam, tak matu dia. Termasuklah jiran, contohnya hak jiran dia tak tunaikan, hak sebagai saudara tak tunaikan, hak sebagai anak tak tunaikan. Dia kita kata abaikan hak-hak yang sepatutnya dilaksanakan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'. Ini pada konteks khiyar lah, membeli tu dia ada waktu khiyar. Jadi apabila seseorang tu, contohnya kita jual barang, kita dah ada customer, customer tu masih lagi tengah berurusan jual beli dengan kita. Jadi dalam masa yang sama, tak bolehlah orang lain nak ambil customer kita. Sebab dia masih tengah berjual beli dengan kita. Melainkan dia dah putuskan, okey, aku tak nak beli kat sini, barulah dia boleh pergi kepada kita. Kita tak boleh beli ataupun jual di atas jualan orang lain, ataupun beli di atas belian orang lain. Ini dalam bab muamalat lah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-Muslim, kemudian Nabi tegaskan, adalah saudara kepada Muslim. Jangan menzalimi dia. Jangan yakhdhuluhu, ni adalah yuqassir fi nusratihi idza tudiya alaihi. Maksudnya jangan kita tak bantu dia lah kalau dia dizalimi ke dan sebagainya. Jangan kita abaikan, jangan kita dusta, jangan kita menghina dia. Yahqiruhu ni yastasghir sya'nuhu ataupun sya'nahu, kita merendah-rendahkan dia. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahu al-muslim. Sudah cukup itu dianggap sebagai syar di sisi Allah, tak kala dia ada unsur ihtiqar, kita kata mengatakan sesuatu yang buruk kepada kawan dia, kepada saudara Muslim dia. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Apabila kita telah meluk Islam, ataupun apabila kita telah
apabila seseorang itu telah menjadi seorang Muslim, maksudnya kita ada hak-hak yang perlu dijaga. Kita tak boleh ceroboh darah dia. Artinya tak boleh menumpahkan darah dia, tak boleh bunuh. Yang kedua, kita tak boleh merampas harta dia. Begitu juga dengan maruah dia dan sebagainya. Rawahu Muslim. Kemudian hadis yang as-sadis wa salasun. Okey, hadis apa yang ke 36. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu an qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dhakarahum Allahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu rawahu Muslim bihadzal lafz. Okey, hadis ni juga masyhur tentang kita membantulah. Nafasa ni, at-tanfis ni maksudnya azala wa kashafa. Kita menghilangkan kesusahan seorang mukmin ataupun kita menyingkapkan, maksudnya kita meringankan dia punya kesusahan dekat dunia lah. Maka Allah Ta'ala akan balas. So hadis ni banyak mempraktikkan satu kaedah yang dinamakan al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Banyak balasan daripada Allah itu merujuk kepada jenis amalan tadi. Apabila kita meringankan ataupun menghilangkan kesusahan sahabat kita, maka Allah Ta'ala balas dengan perkara yang sama. Tapi di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin, maksudnya sesiapa yang mempermudahkan orang yang dalam kesusahan. Banyak cara lah. Sama ada kita bagi hadiah dekat dia, sedekah dekat dia, ataupun kita membayar hutang dia dan sebagainya, ataupun kita membantu. Jadi yassara tu macam mana cara nak menyampaikan kepada mempermudahkan tu, dia melihat kepada ahwal al-mu'sir tadilah, keadaan orang yang mu'sir tadi. Jadi kat sini menunjukkan bahawa kelebihan untuk kita membantu, memudahkan urusan orang yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan memerlukan, susah. Jadi kepentingan kat sini sedekah lah. Tak semestinya seseorang yang kita kenal, boleh jadi orang yang kita tidak kenal. Okay, baik. Itu dalam, dan mu'sir ni kebanyakannya dalam keperluan dunia lah. Kebanyakan. Maksudnya ma'isyatad dunia. Merujuk kepada susah tu banyak jenis, tapi alal ghalib ialah pada kesusahan kehidupan dunia tadi, keperluan harta untuk meneruskan makan, asas-asasi kehidupan. Wa man satara musliman, siapa yang menutup keaiban seorang muslim. Ni bising sekarang ni kan dekat sosial media. Beza di antara menutup aib dengan membantu. Kita kena seimbang ataupun kita kena meletakkan sesuatu itu pada kaedah yang betul lah. Sebab dalam hadis ni disebut dua. Dan hadis yang sebelum ni, antara kita menutup aib seseorang dengan kita membantu orang yang unsur akhaka zaliman atau mazluman, membantu orang yang dizalimi kan. Jadi apabila berlaku mana-mana kes, peristiwa dalam kehidupan kita, kita kena tengoklah, adakah kita membuka aib orang tu ataupun sebenarnya dia buat jahat dan kita kena membantu orang yang dijahati, dizalimi oleh dia tadi. Jadi hak mana yang kita perlu tunaikan.
Sebab keaiban ataupun bahkan mengumpat ataupun mendedahkan keaiban ini dibenarkan oleh Islam pada beberapa keadaan. Contohnya kita pergi mahkamah kan, suami isteri bergaduh. Mestilah Tok Hakim nak tahu isu apa yang berlaku. So dekat situ dia benarkan. Ataupun pergi balai polis. Kan, polis tu masuk rumah kita. Takkan kita tak boleh nak cerita kan. Jadi apabila melibatkan hukukul insan ataupun hak-hak orang lain, maka perlu ada aulawiyat dan perlu wadu'an syai' fi makanih. Apakah hak yang kita kena laksanakan. Tapi kalau benda tu keaiban peribadi dia, kita kena tutup lah. Sebab setiap kita pun ada dosa kan. Syatarahullahu fi dunya wal akhirah. Sebab tu antara nama-nama Allah Ta'ala ni Sattar. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala sentiasa membantu ataupun untuk dalam apa, membantu seseorang hamba selagi mana seseorang itu membantu sahabatnya yang lain. Wa man salaka tariqan, ni hadis selalu kita dengar, iltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini kelebihan ilmu lah. Allah Ta'ala kata wa man yakunu aliman, ataupun Allah Ta'ala tersebut wa man sara aliman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tapi wa man salaka ay wa man akhadha maslaka hadzal maslak atau wa man bada'a wa dakhala, siapa yang dah mula dan masuk ke jalan itu dan minat untuk meneruskan perjalanan sebagai talibul ilm, maka sebenarnya dia telah diberikan taufik untuk dipermudahkan jalan ke syurga. Maka terima kasihlah kita kepada Allah. Syukur pada Allah kerana berikan peluang untuk menuntut ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Ini kelebihan untuk majlis ilmu lah, berhimpun membaca kitab Allah. Kepentingan tilawah, walaupun tilawah dengan makna yang sebenar bukan setakat membaca tetapi juga memperdengarkan makna-makna dia. Dia juga mudarasah, tafsir, tadabbur. Allah Ta'ala menurunkan sakinah, ketenangan, rahmat. Malaikat akan berhimpun dan akan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun di fil mala'il a'la. Di sisi kelompok malaikat diungkit ataupun disebut nama orang yang menghidupkan majlis ilmu tadilah. Wa man batta'a bihi amaluhu, siapa yang dah slow sangat amalan dia, lam yusri' bihi nasabuhu lah. Jadi kalau dah kau tu slow kau punya amalan, jadi kau mana-mana nasab pun, kau syekh ke, kau keturunan baik ke, keturunan apa-apa keturunan yang mulia pun, ikutlah apa-apa keturunan pun tak boleh membantu juga untuk menjadi orang yang sabiqin. As-sabiqin itu adalah orang yang dia sendiri yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Okay, kemudian hadis yang tertusnya adalah as-sabi' wa salasun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada, maksudnya ini hadis qudsi lah, tentang hadis al-qudsi. Qala inna Allah katabal hasanat wa sayyiat. Ini adalah kita kata sunnatullah ataupun sunnatul khalq. Sebab itu di kalangan orang-orang etis yang tak mempercayai Tuhan ni, mereka ada konflik dalaman tentang membezakan di antara ataupun dalam nak memahami di antara iradatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita simpulkan Allah Taala ni apabila dia melakukan sesuatu, mencipta sesuatu, dia ada dua. Ada perkara yang Allah Taala cipta dan Allah Taala redha. Ada perkara yang Allah Taala cipta tapi Allah Taala tidak redha. Contohnya kejahatan, kezaliman. Itu termasuk daripada kehendak Allah Taala. Allah Taala sendiri yang kehendak untuk cipta benda tadi. Adanya kejahatan, adanya kezaliman, ada orang jahat. Adanya sayyiat. Innallaha katabal hasanati wa sayyiat. Tapi Allah Ta'ala tak suka benda tadi. Sebab tu Allah Ta'ala ciptakan kebaikan. Kebaikan Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala suka. Ketaatan dan sebagainya. Jadi orang-orang yang menganggap tak ada Tuhan ni sebab dia tak mampu terima. Kalau ada Tuhan sebab apa? Ada kejahatan. Ini kena bacalah karangan-karangan tentang muskilatus syarr. Tapi hakikat kita
sebagai akidah yang kita belajar, akidah Muslim, Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kena jelas perkara ini. ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. Jadi ini kelebihan niat, raghbah ataupun iradah insan, dia punya nak melakukan satu hasanah dan dia tak mampu buat, Allah Ta'ala beri ganjaran di atas niat dia tadi. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu indahu 10 hasanat. Tapi kalau dia buat, Allah Ta'ala gandakan kepada 10 hasanat ila 700 dhi'fin ila adha'afin kathirah. Wa in hamma bisayyi'atin, tapi berbeza dengan amalan jahat. Kalau dia niat, tak diberikan dosa. Tapi kalau dia niat dan dia buat, diberikan satu dosa, tapi satu sayyi'ah. Banyaklah perbahasan tentang makna sayyi'at. Tapi yang penting itulah menunjukkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian hadis as-samin wa salasun, hadis yang ke-838. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala qala. Ini juga hadis termasuk daripada hadis qudsi, iaitu Allah Subhanahu wa taala cuman menerusi hadis ini, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Ini masyhur lah hadis ni kan. Iaitu jangan memusuhi wali aku. Jadi hadis ni diguna pakai oleh sebahagian kelompok manusia untuk dia tak bagi orang kritik syekh dia lah, sebab syekh dia wali. Jadi sebenarnya apa makna hadis ini? Kita kalau syekh tu wali ke tak wali, tapi kalau dia orang tua, orang saleh, kita janganlah buat benda yang buruk kan, sebab hak kita dengan Muslim kena jaga juga. Tapi kalau dia buat kemungkaran, kita tegurlah kemungkaran itu dengan hikmah, dengan cara-cara yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi dalam ini maksudnya apa? Siapa yang memusuhi wali aku, wali itu adalah sebagaimana yang Quran sebutlah, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah Ta'ala ni yang bertakwa, melakukan amalan salih. Tapi sebab apa Allah Ta'ala marah kepada orang yang memusuhi wali dia? Iaitu apabila dia ada beza kat sini. Sebab wali ni, dia ada bini tak? Ada bini kan? Ada isteri kan? Contoh orang soleh pun ada isteri. Contohnya isteri tu marah dekat suami dia, yang wali tu. Adakah maksudnya dia termasuk dalam hadis ni? Tak. Tapi maksud kat sini iaitu, tengok dalam syarah tu, ada sebut kat bawah ni. Dekat syarah yang kita kongsi kat atas ni. Iaitu, maksudnya di sini ialah, sesiapa yang memusuhi wali aku kerana urusan agama. Contohnya wali aku itu, contohnya wali di kalangan para sahabat yang mengajak orang kepada Islam. Maksudnya permusuhan seseorang itu yang dimarahi ataupun yang dicela oleh Allah Ta'ala ini adalah permusuhan kerana agama. Dia telah memusuhi seseorang yang membawa agama. Maka permusuhan itu artinya dia memusuhi agama, memusuhi dakwah, memusuhi Rasul. Itu maksudnya. Faqad adzantuhu bil harb, maka aku telah mengisytiharkan perang. Artinya satu kemurkaan besarlah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alayhi. Antara yang paling disukai oleh Allah Taala itu apabila dalam ibadat ialah melakukan ibadat dengan perkara-perkara yang fardu. Jadi maksudnya kena dahulukan perkara wajib lah. Jangan duk dahulukan benda-benda yang sunat, tapi meninggalkan benda wajib. Kita duk dahulukan kena pakai jubah macam mana, tapi mulut tu tak jaga. Contohlah, bukan kata dua-dua penting, dua-dua sunnah. Tapi perkara wajib tu, contohnya salat subuh, salat 5 waktu dan sebagainya, puasa Ramadan, itu lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Begitu juga apabila dia yastamir, setelah dia istiqamah dengan perkara fardu, kemudian dia mudawamah
berterusan melakukan perkara sunat, itu juga disukai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menceritakan tentang ciri-ciri wali tadi. Ciri-ciri wali itu adalah orang yang melakukan perkara inilah, mendahulukan faraid kemudian nawafil. Apa dia punya implikasi dia di sisi Allah? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu yani kuntu hafizan sam'ihi, kuntu hafidha sam'ihi. Apabila aku sayang kat dia, aku akan sentiasa menjaga pendengaran dia, alladhi yasma'u bihi. Maksudnya Allah Ta'ala akan menjaga dia tak mendengar perkara-perkara haram, kan? Wa basarahu, maksudnya Tuhan menjadi penjaga kepada penglihatan dia, alladhi yubsiru bihi, wa yadahu, tangan dia, ya ai hafidha yadahi, Tuhan menjaga tangan dia yang mana dia melakukan dia juga yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha, juga kaki yang digunakan untuk berjalan. Maksudnya semua dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani, ai doa. Apabila hamba tu minta, hamba yang dia buat benda-benda tadi, dia anggap disukai oleh Allah Taala, la u'tiyannahu, Allah Taala akan beri mudah untuk memustajabkan. Sebab tu soal ini ada dua makna. Boleh dengan makna doa, boleh jadi dengan makna meminta ataupun bertanya. Wala in ista'azani la u'idhannahu, sama juga boleh diminta isti'adzah, aku akan bantu dia, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis at-tasi' was-salasun, itu hadis yang ke-39. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa an-nisyan wa ma stukrihu alaih. Allah Ta'ala, maksudnya tajawaza ni maksudnya Allah Ta'ala tak kisahlah, maafkan. Kalau kita tengok dekat syarah ni yang tasyah tu, rafa'a wa mana'a wal muradu adamul mu'akhadhati min ajli ikraman li. Maksudnya Allah Ta'ala mengangkat, memaafkan, tak ambil kira daripada umat aku, kerana apa tujuan berlakunya tajawaz daripada Allah Ta'ala itu adalah ikraman li, adalah kerana untuk memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menunjukkan kepada sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ummati, yani ummatul ijabah, bukannya ummatul da'wah. Ummatul da'wah ni termasuk orang Islam, termasuk orang yang kafir, bukan Islam, tapi umat yang sudah masuk Islam. Al-khata', khata' adalah melakukan sesuatu tanpa niat, tersilap. Tersilap. Contohnya kita tersilap melakukan sesuatu, yang seterusnya ialah al-khata' wan nisyan. An-nisyan ni boleh jadi, kita selalu sebut nisyan ni lupa kan, tapi antara makna nisyan tu adalah kerana leka, cuai. Contohnya kita terlupa untuk solat, tertidur, terlupa untuk solat dan sebagainya, dimaafkan. Tapi dimaafkan bukan bermaksud kita tak perlu qada. Ni kita belajarlah dalam usul fiqh tentang beberapa keadaan yang mana seseorang itu tidak berlaku taklif kepadanya. Contohnya dia tertidur ataupun terlupa ataupun wa mastukrihu alaih, perkara-perkara yang dilakukan paksaan. Contohnya seseorang dipaksa untuk melafazkan lafaz kufur. Dia dalam situasi dipaksa, maka benda itu tak dikira dosa pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, banyaklah kalau kita nak faham hadis ini, menjadi asas kepada banyak keadaan-keadaan fiqh, perbahasan fiqh yang kita boleh bahaskan. Kita tengok hadis yang ke-40.
Okey, hadis yang ke-40 ini adalah hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Pesanan Nabi ni lah. Jadi maksudnya pesanan tentang apa yang kita tentang kehidupan. Kita kata pesan-pesan kehidupan. Biasa kita baca pesan-pesan kehidupan hamka. Tapi ini pesan kehidupan oleh Rasulullah SAW. So apa sikap kita? Kun fid dunya. Fid dunya itu adalah fi halati iqamatika fid dunya. Waktu kita masih lagi duduk atas muka bumi ni lah sebagai seorang hamba khalifah. Sama ada kita, apa-apa jawatan kita, apa-apa pun kedudukan kita. Jadi ini adalah kita kata sikap umum. Setiap orang dia kena ambil sikap ini. Walaupun dia berjawatan tinggi, pemimpin, walaupun dia orang biasa, walaupun dia guru, walaupun dia pelajar, walaupun dia ada nama popular, walaupun tidak popular, ini sikap sebagai seorang Muslim yang diajar oleh Nabi SAW. Ka'annaka gharib. Maksudnya kita cuba beraksi seakan-akan kita ni asing. Bukan bermaksud kita meninggalkan hak-hak kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ketua keluarga, tak. Tapi dengan maksud maksudnya dengan maksud kita bersedialah untuk boleh jadi berpisah dengan mereka. Dan kita sentiasa bersedia sebagai seorang musafir. Contohnya sebagai seorang musafir yang sentiasa berpisah, pergi ke satu tempat yang lain. Aw 'abiru sabilin. Aw litanwi', aw kat sini adalah litanwi', ataupun ada keadaan-keadaan itu sebagai 'abiru sabilin. Orang yang kita kata lalu di jalanan lah. Sebab orang yang lalu di jalanan ni biasa dia berhenti untuk rehat, dia menyambung perjalanan, berhenti makan, berhenti tidur. Jadi maksudnya itu kita tu, kita kata dunia ni tempat perhentian lah. Jadi semua orang faham lah hadis ni. Kemudian disebut juga daripada Ibn Umar, yaqul idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantazirul masa. Maksud idza amsayta, bila kamu masuk ke waktu petang, janganlah kita hanya tunggu nak datang pagi tanpa melakukan apa-apa. Jangan kita hanya tunggu saja. Tapi mestilah beriktikad bahawa mati boleh datang bila-bila. Maka kita kena lakukan terus amalan kita tadi. Wa idza asbahta ay adkhalta fi sabah, sama juga, jangan tunggu waktu petang. Jadi kat sini apa maksud dia adalah saranan, gesaan, perintah untuk jangan banyak berangan. Kadang-kadang kita merancang, nak sambung. Kita kena bezakan antara perancangan dengan tindakan. Kita boleh merancang, tapi hakikatnya perancangan itu, contohnya kita nak habis degree, nak sambung master, PhD ni bagi student lah. Ataupun nak kaya ke, nak ada family ke dan sebagainya. Itu banyak beza di antara ada cita-cita dengan banyak angan-angan. Angan-angan menyebabkan kita tak appreciate dan tak manfaatkan setiap saat, setiap minit, setiap jam kehidupan kita. Tapi orang yang ada cita-cita, dia menghargai setiap minit, setiap jam, setiap hari. Walaupun kita ada cita-cita jangka masa yang lama, tapi kena manfaatkan hari ni. Nabi pesan, jangan tunggu esok. Setiap saat itu ialah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Orang yang banyak angan-angan ni rosak hati mereka. Wa khudh min sihatika li maradik, manfaatkan waktu sihat. Wa min hayatika li mautik, manfaatkan waktu hidup kamu. Okay, kemudian hadis yang ke al-hadi wal arba'un. Al-hadi wal arba'un. هذا الحديث عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. So hadis ini juga hadis usul tentang mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hujjatus sunnah, autoriti sunnah sebagai dalil, sebagai sumber perundangan Islam, sumber akhlak Islam, sumber akidah Islam, sumber muamalat Islam, sumber kehidupan. Jadi dalam hadis ini nak menerangkan aspek ta'amul al-muslim ma'al rasul. Macam mana kita punya darajat i'tiqad kita, iman kita, kepercayaan kita. Jadi tidak sempurna lagi seseorang itu iman dia. La yu'minu ay la yu'minu itu bukan menafikan iman, tapi menafikan kesempurnaan iman. Ya, la yu'minu ahadukum imanan kamila. Maksudnya nafyul kamal. Di sini ada unsur dengan makna menafikan kesempurnaan. Hatta yakuna ahawahu. Sehinggalah dia punya hawa nafsu tadi. Setiap orang ni ada hawa nafsu dia. Dan hawa nafsu itu ada kecenderungan dia. Ada benda yang dia sayang. Itu tabiat insan. Allah Ta'ala sendiri yang ciptakan. Kita ada kasih. Kita ada benci. Kita ada suka. Kepada seseorang kita ada sifat marah. Jadi tabiat manusia itu sendiri tidak ada pahala dan dosa. Jadi kita nak suka orang, okey je, tak ada masalah. Kita nak benci orang tu. Maksudnya perasaan yang datang tu tak membawa apa-apa implikasi dosa dan pahala. Melainkan tindakan selepas tu lah. Sebab tu ada pengajian akhlak untuk membentuk dalaman itu. Sebab bimbang dalaman itu bawa kepada dosa-dosa hati, maksiat-maksiat hati, ataupun implikasi anggota, tindakan anggota. Jadi dalaman itu walaupun secara asalnya adalah tabiat ciptaan manusia, tetapi dipandu oleh agama, khusus berkait dengan mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah kita meluruskan kecintaan kita itu, hawa nafsu kita itu, kecenderungan jiwa kita itu mengikut apa yang dibawa oleh Nabi. Sama ada sudut akidah, sudut ibadah, sudut perintah, larangan, keyakinan kepada sunnah, autoriti sunnah yang kita sebut tadi, dan dalam bab akhlak dan sebagainya. Ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pergi hadis yang akhir sekali. Iaitu hadis yang ke-42. Jadi jelas kepada kita bahawa hadis 40 ini adalah hadis yang mengandungi lebih 40 hadis lah. Dia disebut 40 itu adalah min babil ghalib. Tapi sebenarnya ada mengandungi 42 hadis. Kemudian ditambah lagi kan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala ya ibn Adam. Maksudnya juga termasuk di kalangan hadis qudsi, sebab cuma bezanya dia tidak muta'abbad bitilawatih lah. Hadis qudsi ni tidak muta'abbad bitilawatih. Bacaannya bukan ibadat. Ya ibn Adam, wahai anak Adam. Walaupun disebut ibna bukan abna, tapi dia bukan bermaksud ta'yin kepada seseorang saja. Tapi dia adalah lafaz umum sebab ada idhafah di situ. Apabila ada idhafah, maksudnya dia lafaz termasuk daripada lafaz umum yang merangkumi keseluruhan anak Adam. Kemudian digunakan dalam hadis ini, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi menggunakan nida lil ba'id. Ya, itu biasanya kita memanggil orang yang jauh. Ya Muhammad, ta'al huna. Ana u'ti laka syai'. Contohnya, ta'al ana indi syai' lak. Ataupun kita panggil orang yang jauh, nida lil ba'id. Kenapa digunakan nida lil ba'id dalam seruan hadis ini? Kata para ulama ialah bima yunada bihil ba'idu li ghaflatil insan atau li ghaflatihi. Kerana kebiasaan ghalibnya anak Adam itu adalah cuai. Sikap anak Adam tu diciptakan dalam keadaan banyak cuai lah kita kan. Tapi ada para ulama kata kerana nak memuliakan anak Adam. Sebab bila dipanggil artinya walaupun sifat manusia itu cuai, tapi apabila adanya diseru oleh Allah Ta'ala, itu pada satu aspek yang lain ialah
untuk kita panggil dia lah, untuk memuliakan, ikraman liizhari syarafihim. Sebab asal manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Okey. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibnu Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani. Kamu telah minta kepada aku, doa kepada aku, ay sa'altani maghfirata dhunubik. Apa yang telah kau minta tadi? Kita minta kepada Allah Taala keampunan. Warajautani, raja ni ialah salah satu sifat yang kena ada dalam manusia ni, keseimbangan di antara bainal raja'i wal khauf, di antara raja dengan juga takut. Raja ni adalah adanya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja. Cuma bezanya raja ni, kita mengharapkan perkara yang boleh berlaku. Berbeza dengan tamanna kan. Tamanna ni kita mengharapkan perkara yang mustahil berlaku. Contohnya kita kata apa dah yang masyhur tu, laita syababu ya'udu yauman. Kalaulah waktu muda itu boleh kembali, mustahil berlakulah. Bila dah tua tak boleh nak muda balik. Itu tamanni ataupun ya tamanna. Tetapi kalau raja, kita mengharapkan perkara yang boleh berlaku. La yastahil iqa'uhu, maksudnya tidak mustahil berlaku. Tetapi apabila ada raja, tak boleh menafikan adanya al-akhzu bil asbab. Mesti kita mengambil hukum sebab. Ibadat, doa pada Allah Ta'ala, berusaha. Okay, baik. Ghafartu laka ay ghafartu zunubak. Aku ampunkan. Ala ma kana mink, apa yang telah ada pada dirimu itu, min azimil dzam, dosa-dosa yang banyak. Wala ubali, aku tak kisah. Maksudnya Tuhan bukan banyak tu tidak menghalang sifat rahmat dan keampunan Tuhan. Sebab itu dalam ayat Quran disebut kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang kafir yang banyak dosa tu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian para sahabat yang pernah melakukan sedemikian masuk Islam seumpama bayi yang baru lahir, diampunkan keseluruhannya. Jadi jangan kita putus asa dalam untuk taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang-orang yang pernah kafir, pernah mensyirikkan Allah, pernah melakukan segala ibu kepada maksiat dan dosa, masuk Islam, Tuhan ampunkan keseluruhannya. Itu apatah lagi kita kan. Ya ibnu Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama. Kalau engkau punya dosa tu mencapai kemuncak langit tu, menunjukkan kepada banyaknya, sumastaghfartani, kau minta ampun padaku. Ghafartu laka wala ubali, Tuhan ampunkan. Sebab apa? Tuhan tak kisah. Jadi Tuhan akan mengampunkan dosa kita. Kita nak kongsi sikit kepada sahabat-sahabat, apa kelebihan istighfar. Di sini sebut istighfar kan. Jadi ada beberapa kelebihan istighfar. Kelebihan istighfar ni kalau kita nak tahu, kita baca dalam surah Nuh ayat ke-11, 10, 11, 12, juga surah Hud. Antaranya kelebihan istighfar kita sebut sikit-sikit. Yang pertamanya, apabila kita istighfar, Allah Ta'ala akan berikan rezeki yang banyak. Faedah dia, impak dia, kesan dia. Dalam Quran disebut, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Macam hujan tak berhenti turun nikmat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar juga boleh menambahkan rezeki kita, harta kita. Wa yumdidukum bi amwalin, Allah Taala beri harta. Wa banin, ada orang yang tak dapat anak, kalau banyak istighfar, insya-Allah, selain kita usaha dari sudut sains dan sebagainya, tapi Allah Taala sebut wa yumdidukum bi amwalin wa banin, injap dapat baby, insya-Allah, kalau banyak istighfar boleh membantulah. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah Taala memberikan kebun-kebun yang cantik dan juga sungai. Maksudnya Allah Taala memperelokkan sumber rezeki kita. Kebun sumber makan, sungai sumber minuman.
Allah Ta'ala memperelokkan sumber rezeki kita, situasi kehidupan kita. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga tentang kelebihan istighfar dalam surah Hud, iaitu memberi kekuatan. Contohnya para sahabat yang berperang, orang Islam yang berperang, ataupun kekuatan kita bila kita jatuh, kita mental down, kita rasa tak kuat berseorangan. Jadi waktu tu dengan istighfar boleh menambah kekuatan dalaman kita. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah Taala menambahkan kekuatan itu. Kemudian kata para ulama juga dalam Quran disebut dalam surah Hud juga ayat ketiga, dengan istighfar itu memberi kesan pada kebahagiaan, kita tenang, as-sa'adah. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Maksudnya kehidupan yang baik, kebahagiaan. Akhir sekali istighfar itu bagi impak kesan pada apa? Untuk kita mendapatkan kelebihan yang sepatutnya bagi kita. Setiap orang ni insya-Allah ada kelebihan yang tersendiri. Ada hak-hak yang dia perlu dapat. Maka dengan istighfar wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Itu. Sedikit kita tambahlah faedah. Jadi kemudian akhir sekali lau ibn Adam lau ataitani bi qurabil ard khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Maksudnya banyak kita punya dosa tu Allah Taala akan tetap ampun selagi mana kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan kepada maksudnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menutup hadis ini. Menutup hadis 40 dengan satu hadis yang sangat menyentuh jiwa kita, yang sangat memberi kesedaran kepada kita. Segala apa yang kita belajar daripada niat, daripada hukum, daripada pendakwaan, daripada jangan marah, dari sudut hukum qisas, dari sudut peperangan, dari sudut hak sebagai Muslim, kita berakhir dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermula dengan niat, kita berakhir dengan istighfar. Kan? Dalam Quran disebut fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Kan? Apabila kita dah boleh konsisten istiqamah dengan amalan pun, akhir sekali Tuhan suruh kita istighfar. Sebab kita penuh dengan maksiat, dosa, kelemahan, kekurangan. Jadi juga dalam hadis tadi diterangkan tentang usul Islam keseluruhannya, ditutup dengan hadis istighfar, 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 istighfar. Minta ampun, minta ampun, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana akhirnya yang menjadi ukuran kita dengan Allah adalah amalan kita, dosa kita, pahala kita, kebajikan kita, kebaikan kita, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat menarik hadis yang ditutup oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Moga-moga kita mendapat sedikit pengajaran dan pedoman lah daripada, kita kata kelas ringkas lah. Kalau antum nak belajar betul, kena belajar dengan guru-guru masyayikh dekat universiti lah. Tapi ini sekadar kita nak tengok secara ringkas makna-makna umum dan juga faedah-faedah ammah daripada ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi jama'aha atau jama'a hadzal hadis al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan moga-moga kita mendapat keberkatan daripada majlis ini, mendapat ilmu yang bermanfaat dan mendapat kekuatan taufik untuk beramal dengan segala pesan-pesan Nabi dalam hadis ini. Moga Allah Ta'ala mengampunkan, Imam Nawawi mengampunkan pada guru kita. Allahumma ufir lana wa li syekhina wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kami semua daripada awal sehinggalah kita tamat daurah kita pada hari ini.
InsyaAllah sebelum tu jikalau ada sebarang persoalan boleh diajukan di ruangan komen. InsyaAllah tak ada kot, semua dah faham insyaAllah. 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 Kami sebagai pihak penganjur mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan para hadirin yang sanggup sama-sama join ke daurah hadis arba'in yang kami anjurkan. InsyaAllah semoga kita mengambil manfaat dan mengamalkannya dalam rutin harian hidup kita. InsyaAllah. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.